Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa, bersyukur kami sudah dipersiapkan dalam ibadah ini mendengar firman-Mu. 天父，我们谢谢你在今天早晨的崇拜，预备我们来聆听你的话。 Sertai kedua hamba-Mu Bapa untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. 恳求你再一次与两位仆人同在，让我们可以在这里好好的分享你的信息。 Beri kepada semua jemaat-Mu pikiran yang terbuka, hati yang terbuka untuk mengerti firman-Mu. 求你赐给每一个信徒有敞开的心，可以接纳你的话。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita membaca bersama-sama kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. 请翻开我们的圣经，在弥迦书第5章第1节到第4节上半节。 Bahasa Mandarin bacakan lebih dahulu, kemudian nanti dalam bahasa Indonesia. 弥迦书第4章， Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. 弥迦书第5章第1节到第4节下半节。成群的民啊，现在你要聚聚成堆，因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列审判者的脸。伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古从太初就有。耶和华必将以色列人交付敌人，这等那生产的妇人剩下直来，那是掌权者其余的弟兄必归到以色列人那里。他必起来依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。 Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara, kita akan belajar mengenai Mesias Sang Gembala Agung. 我们今天要学习一个功课，就是弥赛亚，他是我们的大牧者。 Saudara, tema ini terkesan kontradiksi. 那么这个题目呢，可以说是常常互相矛盾的两种现象， Khususnya dalam pandangan Yudaisme. 特别是在犹太教里面的这个看法。 Karena Mesias sering dikaitkan dengan kekuatan militer, kekuasaan yang besar. 因为他们就是常常把弥赛亚，就是把这个跟这个一个军力大的军力在那边连贯在一起。 Sedangkan gembala dikaitkan dengan pengayoman, memelihara. 但是呢，牧者呢，就是常常在那边看顾保守。 Jadi saudara, kalau judul ini mengatakan Mesias Sang Gembala Agung, ini bagi Yudaisme tidak bisa diterima. 那么，若是我们说弥赛亚是大牧者，那么对犹太人来说，他们不能够接纳这个事情的。 Walaupun saudara, ini dicatat di dalam ayat Alkitab. 虽然这些经文是记载在圣经里面的， Yaitu khususnya Mika pasal yang kelima ini. 那么特别是在弥迦书第5章里面所讲述的。 Mengapa saya katakan sangat sulit diterima? 那么，为什么我说他们很难接纳这个事情呢？ Terbukti imam kepala dan ahli Taurat dalam Injil Matius pasal 2. 那么，原来在马太福音第2章里面所讲述的那些大祭司、文士们呢， Sekalipun mereka tahu nubuatan tempat kelahiran Mesias, 虽然他们知道弥赛亚要生在何处，
Namun mereka sama sekali tidak berespon untuk menyambut kedatangan Yesus. 但是他们却没有回应来接纳主耶稣的到来。 Saudara, kita jangan berpikir bahwa kita nanti akan menyambut Yesus. 那么我们千万不要在那边想，等下我们要迎接耶稣。 Kalau saya lahir pada waktu itu, saya pasti menyambut Yesus. 那么若是我生在那个时代的话，我一定在那边迎接耶稣的。 Saudara, Injil Matius, Injil Lukas mencatat hanya beberapa orang yang menyambut Yesus. 那么在马太福音、路加福音所记载的，只有几个人在那边接纳迎接耶稣。 Dan itu pun karena sudah diberitahu oleh malaikat. 那些人呢，都是起先呢，是因为天使先告诉他们才这么做的。 Gembala-gembala tidak akan datang kalau malaikat tidak beritahu kepada mereka. 那么那些牧者，他们也不能够来去拜访耶稣，若是天使没有向他说话。 Kemudian Simeon dan Hana tidak akan datang, tidak akan tahu kalau Roh Kudus tidak memberitahu kepada mereka. 那么西面还有汉娜，若是圣灵没有告诉他们也不知道的。 Para Majus kalau tidak melihat bintang dari timur, mereka tidak akan datang ke Bethlehem. 那么那些博士们，若是他们没有看见东方的星，他们也不会到伯利恒。 Bahkan ketika para Majus tanya kepada Raja Herodes di mana Mesias Raja Yahudi itu akan datang. 甚至于当这些博士们问以色列王，那么呢，这个弥赛亚当生在何处的时候呢？ Wah, Herodes langsung tahu, panggil ahli Taurat, panggil para imam 那 kepala. 么希律王就就叫那些文士和法利赛人去问他们， Mereka lebih tahu Alkitab. 他们是很熟悉圣经的人， Akhirnya mereka kasih tahu di Bethlehem. 所以他们就告诉他是在伯利恒以法他。 Tapi apakah ahli Taurat dan imam kepala datang ke Bethlehem? 但是是否那些文士法利赛人就这样去来见耶稣吗？ Ayo, aku ikut kalian, para Majus. Aku ikut kalian. Mana Bethlehem Efrata? 那么我跟着你们博士们，我去找这个伯利恒在哪里呢？ Tidak, mereka tidak lakukan. 他们没有这么做， Saudara, karena itulah kita jangan sok rohani. 所以我们千万不要好像很属灵一样，太属灵一样。 Nanti akan terjadi kalau Yesus datang kedua kali. 那么若是主耶稣第二次到来的时候， Apakah betul-betul saudara dan saya siap menyambut kedatangan Yesus 那 yang 么 kedua 是 kali? 否你我已经预备心来接纳主耶稣的第二次再来吗？ Kita jangan sombong secara rohani. 我们千万不要在属灵上成为一个很骄傲的一个人。 Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. 我们必须在神面前存谦卑的心。 Saudara, saya kalau berdoa selalu minta kepada Tuhan. 所以我每逢祷告的时候，一直向神求， Tuhan tolong jaga iman saya. 求神保守我的信心， Tuhan tolong jaga iman saya. 求神保守我的信心， Tuhan selalu siapkan hati saya, rohani saya. 求你预备我的心，我的属灵的生命。 Kalau dari diri saya sendiri, saya tidak akan punya kekuatan 那 itu. 么，若是按照我的力量，我没有这个能力做的， Karena saya tahu saya orang yang lemah sekali. 因为我知道我是一个很软弱的一个人。 Saudara, itu ajaran Alkitab. 那么，这是圣经给我们的教 Kalau 训。 bukan Tuhan yang mengaruniakan, 若是不是上帝所赐给你的 kalau 话， bukan Tuhan yang memberitahu, 若是不是神告诉你的话， kalau bukan Tuhan yang mendorong dan menggerakkan kita, 那么若不是神在那边鼓励我们、推动我们的话， tidak akan mungkin. 那么不可能发生的。 Hari Rabu kemarin dalam doa, 那么昨天晚祷会的时候， ya, Mazmur Asaf, 那么呢诗篇 ya, 亚萨诗篇， memberitahukan panggilan ibadah. 那么就是在那边复造这个献召的敬拜。 Dasar teologinya adalah kita beribadah karena Tuhan memanggil kita. 那么呢，它的这个根基呢，就是因为神复造我们，所以我们才敬拜。 Jadi kita datang karena Tuhan betul memanggil kita atau tidak? 那么今天是我们来，是上帝复造我们，或者是没有这回事呢？ Nah, itu yang menjadi dasar. 那是成为我们的一个基础。 Itu saya jelaskan, saudara bisa lihat di videonya di YouTube. 那么你可以在网线上来看我的解释。
Karena itulah saudara, pandangan kita harus bersumber pada Alkitab. 所以我们的看法必须以圣经为我们的根源。 Dalam memahami, mengerti maksud kedatangan Yesus. 当我们在理解耶稣到来的意思， Bahwa peranan penggembalaan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan kemesiasannya. 那么主耶稣的角色、牧人还有跟弥赛亚是有连带关系的。 Jadi saudara, orang Yahudi tidak akan pernah bisa mengerti ini. 所以犹太人他从来没有明白这个事情的。 Bahkan saya kasih contoh saja. 甚至我在这里有举一个例子。 Rasul Paulus itu dulu namanya Saulus. 那么呢，保罗他过去叫扫罗， Saulus itu dulu adalah seorang Farisi. 所以扫罗呢，他过去是法利赛人， Dididik dalam ajaran Gamaliel, guru 所以是在 besar Yudaisme. 加玛列门下的一个弟子。 Wah, dia orang yang sangat ketat sekali dalam hukum Taurat. 所以在律法上，他是一个很严肃的一个 Dia 人， mengerti kitab suci perjanjian lama dengan baik. 所以他能够很好的了解旧约的圣经所讲的， Dia menganiaya semua orang Kristen 所以他在那边就虐待所有的基督徒。 dengan surat resmi dari Mahkamah Agama. Dia bisa menyeret, bahkan tidak segan-segan membunuh orang Kristen. 所以都透过宗教部给他的命令，所以他能够在那边把基督徒拉在监牢里面把他杀掉。 Secara manusiawi, Saulus tidak mungkin bertobat. 所以按照人的看法，不可能这样的扫罗能够悔改， Tidak mungkin. 不可能的。 Karena itu Tuhan Yesus langsung campur tangan, 所以主耶稣自己就插手， langsung tangkap dia. 就这样抓住他。 Disitulah dia baru apa? Mengerti Mesias. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 所以他就开始明白，耶稣就是神所应许的弥赛亚。 Karena bagi kebanyakan orang Yahudi, Yesus itu cuma manusia biasa 因为犹太人的看法，耶稣是一个平凡的一个人， yang sudah disalibkan. 已经钉十字架的。 Ya, itu orang Kristen ngomongnya bangkit-bangkit. Itu semua omong kosong. 那么那些基督徒说能够复活，那些复活那是讲空话的。 Saudara, kalau bukan karena Tuhan, 若不是因着神的插手， tidak mungkin seorang bernama Saulus itu bisa mengenal Yesus adalah Mesias. 所以不可能一个名叫扫罗的能够认识弥赛亚。 Saudara yang dikasih Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹 Apa 们， maksud dari tema ini? 那么这个题目到底什么意思呢？ Ini berkaitan dengan kekekalan keberadaan Mesias. 是跟主耶稣的永恒和存在有连带关系的。 Saudara, Mesias yang dijanjikan itu bersifat kekal. 所以主耶稣所应许的弥赛亚是永恒性的。 Dikatakan sudah yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 所以从始从过去，它已经有了。 Saudara, tidak ada istilah atau kata lain yang bisa digunakan selain kata ini. 所以除了这节经文，没有别的经文能够解释的， Untuk menggambarkan kekekalan Tuhan Yesus. 能够在那边描绘主耶稣的永恒性。 Maka disebutkan sudah sejak purbakala. 那么从起初开始， Sejak dahulu kala. 那么从亘古就有了。 Itu menggambarkan waktu yang tidak terbatas. 所以这个是讲到无限的时间里面。 Saudara, kalau belajar matematika, 若是今天你在那边学算术课的话， ada satu gambaran mengenai bilangan yang tak terhingga. Tak terhingga. 那么呢是讲到一个有无限量的 Tak terbatas. 无限的。 Yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung. 那么无限是不能够计算的。 Saudara, digambarkan dengan huruf ini ya. 那么是用这个记号来描绘的。 Kalau dalam matematika atau apa ya, kalau ditulis begini langsung tahu itu tak terhingga. 那么若是在数学可以出现这个图画的话，那么你就会知道这个是无限量的。 Nah, Saudara, menggambarkan kekekalan Tuhan Yesus tidak ada bahasa lain selain katakan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 所以描述耶稣也是这样，是从亘古从太初就有的。 Saudara,
ini yang kemudian digambarkan kepada Allah Tritunggal. 也是在那边描绘主耶稣三一神的 Ya. 神。 Karena itu para bapak gereja mengkaitkan dengan misteri Allah Tritunggal. 所以教会的神父他就在那边对这个很成一个奥秘，就是三一神的奥秘。 Para bapak gereja mengatakan tanpa permulaan, tanpa akhir. 所以教会的父在那边说，他是无始无终的， Ya, tanpa awal, tanpa akhir. 所以没有起初也没有结束的。 Saudara, ini sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tangkap 100%. 那么这点我们不能够100%的接纳的这个道理。 Tetapi sebetulnya pikiran kita tahu. 但是其实我们的思想、我们的思维应该明白， Pengkhotbah mengatakan Tuhan menanamkan kekekalan di dalam hati kita semua. 因为上帝把这个永恒已经放在我们每一个人的心中。 Saudara, berapa minggu lalu saya khotbahkan itu. 所以前几个星期我讲这个道， Saudara, kita katakan otak. 所以我们讲到这个我们的脑子， Pikiran disebut sebagai terletak di otak. 那么我们的思想，我们说是处在这个脑 Tapi 子里。 saya mau tanya, apakah betul pikiran kita ada di otak? 那么是否我们的思想是在脑子里面吗？ Kalau cuma di otak sini saja kepala, 那么若是只有在我们的脑部里面呢？ ini cuma organ tubuh, saudara. 那么这是一个身体器官。 Maka kalau ini terbatas dengan tengkorak kepala, 那么是受到头盖骨的限制。 nah pikiran apakah bisa melewati tengkorak kepala? 那么我们的思维是否可以超过这个头盖骨呢？ Bisa. 能够的。 Sekarang ini mungkin kita, ya saya kemarin kasih tahu, aduh tadi kompornya sudah dimatiin belum ya? 那么比如说我们在这里，我们想，哎呀，刚才我们的煤气有没有熄掉耶？ Ya, aduh tadi AC sudah dimatiin belum ya? 我们的空调有没有熄掉耶？ Itu berarti pikiran kita bukan sekedar ada di otak. 那么表示说，我们的思维不是单单在我们的头部里面， Sehingga tidak dibatasi oleh tengkorak kepala ini. 以至于不能够被这个头盖骨所限制， Itu bisa melewati itu semua. 能够超越这一切， Bahkan melewati waktu. 甚至于超过时空。 Karena kita mikirin yang kemarin atau yang barusan. 因为我们想的可能是昨天，或者是刚刚发生的事 Atau 情， tadi pagi sekali. 或者是刚才早晨所发生 Ya, 的事情。 mungkin sempat manasin nasi atau manasin sayur gitu ya untuk makan pagi. Tadi sudah dimatiin belum ya? 可能是你在那边弄热你的菜，哎呀，刚才我有没有把这个炉火熄掉呢？ Jadi ingatan kita, pikiran kita 2 jam yang lalu, 1,5 jam yang lalu lewati dari kepala kita. 那么我们的思维就超过我们的头部了。 Jadi saudara, sebetulnya kita bisa memahami kalau kita mau memahaminya. 那么其实呢，我们可以明白，若是我们要了解， Jadi saudara, dalam Allah Tritunggal, tanpa awal dan tanpa akhir. 所以讲到三一神，他是无始无终的神。 Sampai dikatakan Bapa melahirkan anak, anak dilahirkan Bapa, dan Roh Kudus mengalir dari Bapa dan anak. 所以父就生下子，子生下圣灵也生下来。 Jadi saudara, Allah Tritunggal ini berada di dalam satu persekutuan yang saling terkait, yang tidak terpisahkan. 那么这个是互相连贯的，不能够把它分开的。 Saudara, disinilah kekekalan keberadaan Mesias menyatakan kemutlakan Yesus sebagai Allah. 那么在那边就表示了，上帝把这个神的这个全能的这个绝对的主权显明给我们。 Saudara, tidak ada dalam kamus Alkitab Allah KW1 KW2, nggak ada. 那么在圣经当中没有讲到第一等的上帝、第二等的上帝，没有的。 Ya, kita kalau mau beli keramik, 若是今天我们要买钻头， ya, keramiknya yang lebih murah ada nggak? 那么你就会问他有没有比较便宜的钻头呢？ Oh ada, yang 他 KW2 说 lebih 有， murah 是 lagi. 第二等的比较便宜。 Saudara kalau mau lebih murah lagi keramik yang pecah-pecah, saudara. 那么若是你要更加便宜的话，你可以买那些已经 Tinggal 碎了。 saudara nyusun pecahan-pecahan itu saja. 那么只要你能够把那些碎片把它连贯在一起就可以了。 Kalau di dalam konsep Yunani itu
ilah-ilahnya ada KW1 KW2. 那么若是在犹太人的观念里面，那么他们的神是有分等级的。 Yunani, bukan. 哦，希腊。 Dalam bahasa Yunan, dalam konsep Yunani itu dewa-dewa itu ilah-ilah itu ada KW1 KW2. 那么在他们的观念里面，他们的神是有第一等、第二等的神。 Di dalam konsep Yahudi, 那么在犹太人的观念里面呢， Allah itu mutlak 那么神是有主权的， dan itu cuma satu. 只有一个。 Ya, kalau Yesus mengaku sebagai Allah, mereka nggak terima. 若是他们说耶稣是神，他们不能够接纳的。 Tapi mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus sungguh-sungguh itu jelas adalah kerjaan Allah. 但是他们知道耶稣所做的是上帝的工作， Bahkan tukang sihir pun tidak bisa meniru. 那么甚至于那些念咒的那些人，他也不能够学耶稣的样 Tukang sihir itu adalah KW istilahnya. 啊，他们是 KW ya. Itu adalah palsu dari 他们是 ilah-ilah. 假的神， Ya, ilah-ilah dari setan-setan. 那么是鬼神， Jadi saudara berbeda sekali. 那么是有很大的区别的。 Karena itulah di dalam konsep Kristen, 所以在基督徒的观念里面呢， Yesus adalah 100% Allah. 那么耶稣是180%的神， Sekalipun dia adalah anak Allah. 虽然他是神， Anak Allah itu bukan berarti dia anak-anak terus, bukan. 那么不是说他一直都是小孩子的。 Saudara, kita pakai kata anak justru menunjukkan bahwa itu keturunan dari orang tuanya. 那么若是我们用这个儿子为名词的话，表示说是有父母亲生下的。 Pernah saya kasih tahu sudah orang mengatakan tentang Yesus anak Allah bukan Allah. 那么有人说呢，耶稣是神的儿子，表示说他不是神。 Lalu dia kaitkan anak presiden bukan presiden. 他说呢，好像总统的孩子，他当然不是总统啦。 Anak wali kota bukan anak 那 wali 么 kota. 呢，那个市长的孩子，他当然不是市长啦。 Anak direktur bukan direktur. 那么呢，这个经理的孩子，他当然不是经理， Karena presiden, wali kota, direktur itu jabatan. 因为那个是这份。 Tapi kalau namanya anak macan ya macan. 但是若是我们说是老虎的， Di 老虎子，那么呢， ya, anak macan tetap macan. 他人就是老虎。 Kayak itu di YouTube saya lihat ada YouTube yang lucu. 那么在网线上我也看到， Ada anak macan. 那么有一个小的老虎， Ya, itu dipelihara oleh manusia sih. 那么是人所养的。 Anak macan itu ya memang masih anak-anak lah ya gitu. 那么因为它还是小， Kemudian ada kambing yang lebih besar. 那么有一个很大的羊， Memang dia anak kambing tapi dia lebih besar. 那么这个羊的儿子，那么呢，但是比它更大。 Tapi ketika anak kambing yang lebih besar itu ngelihat anak macan, dia langsung lari. 但是当这个羊的儿子看见这个老虎的孩子的时候， Karena 他 saya 跑掉。 percaya dalam penglihatannya anak kambing ini tetap macan walaupun anak macan. 那么，因为在他的观念当中，虽然这个是老虎的孩子，但是呢，他也是说这个是老虎啊。 Jadi anak macannya ngejar dia terus. 所以这个小的老虎就一直追， Ayo lari-larian terus. 他就在那边到处跑了。 Jadi sudah anak macan tetap macan. 那么呢，老虎制止他，人就是老 Walaupun 虎。 memang orang Jawa agak unik juga ya. 那么虽然呢，爪哇人讲的比较 Iya, 别致， ya. Apa itu ya nama-nama anak kambing macam-macam ya ada sebutannya ya saudara. Sampai anak monyet kowe katanya. Saudara, ya itu 爪 istilah 哇人有它 saja. 的名词不同。 Ya. Jadi antara binatang itu dengan anaknya seolah-olah penamaan istilahnya beda. 那么看起来好像我们称这个动物呢，跟它的孩子有不同的称法。 Tapi yang namanya anak Allah itu pengertiannya substansinya, hakikatnya adalah Allah. 那么若是我们讲到神的孩子，那么呢是在本质上说，他就是神。 Kayak itu di sini saya peringatkan kepada saudara. 所以我再一次提醒大家， Jangan terkecoh sama ajaran saksi Yehova.
我们千万不要因做这个事情而被耶和华见证人所咬坏了你的信 Saksi 心。 Yehova itu keturunan dari ajaran Arianisme di abad keempat. 那么它是从第4世纪阿米念派所传授下来的教派。 Arianisme ini akhirnya ditetapkan sebagai ajaran bidat. 所以我们就称这个阿米念派为这个异端， Karena Arianisme menganggap Yesus bukan Allah 100%. 因为他没有说耶稣是100%的神。 Saudara, kalau tidak Allah 100%, 那么若是他不是100%的神， mana mungkin memiliki kemampuan kuasa menyelamatkan manusia 那么 berdosa. 他怎能去有全能来去救世上的罪 Ini 人？ jelas konsep Alkitab. 那么这个是圣经的这个原则的教训。 Saudara, dosa hanya bisa diampuni oleh karena Allah yang mengampuni. 那么呢，我们的罪能够得着赦免，乃是因为神赦免我们。 Ya. Dan Allah dengan caranya lewat Yesus Kristus menjadi manusia disalibkan. Itulah cara penebusan yang Tuhan nyatakan. 他的救赎方法就是透过主耶稣来到世界来拯救罪人。 Saudara, kalau ada orang datang, biasanya mereka cari orang Kristen. 那么若是有人来他找基督徒的话， Ya, ini biasanya saksi Yehova. 平常是耶和华见证人。 Ya, mereka memang pintar sekali berargumentasi. 那么他们是很会辩驳的那些教派的人， Saudara, hati-hati. 所以我们要小心。 Ya, hati-hati dengan ajaran mereka. 所以对他们的教训，你要千方的小 Itu 心。 menurunkan derajat kealahan Yesus Kristus. 就是在那边把耶稣的神性降低。 Kita harus terus menjaga iman kita. 我们必须要不断的持守我们的信心。 Kita tidak mungkin menyalibkan kembali Yesus Kristus yang kedua kali. 我们不可能再次把耶稣重钉十字架。 Jelas di dalam Alkitab Yesus pun disembah. 所以在圣经里面也在那边记载 Yeah. 我们拜耶稣， Ya, 他们拜耶稣， yang disembah hanya Allah. 敬拜的是神。 Dan jikalau Yesus disembah, berarti Dia adalah Allah. 若是我们敬拜耶稣，所以他就是神，我们才敬拜他。 Saudara, malaikat yang bertemu menjumpai Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. 那么那些天使在那边遇见约翰，在 Ya. Rasul Yohanes ya. 使徒约翰。 Saudara, ketika Rasul Yohanes menyembah malaikat, 所以当使徒约翰在那边敬拜天使的时候， malaikat jangan sembah saya, berdiri. Kamu harus menyembah Allah dan Yesus Kristus. 他就在那边禁止约翰来拜他。你所要拜的应该是耶稣基督。 Jadi jelas sekali, 所以在这里很清楚的告诉我们， saudara yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Ada seorang komponis dari Perancis. 那么在法国有一个音乐家， Ya, dia termasuk komponis musik abad 20. 是在20世纪的一个音乐家 Namanya Oliver Messiaen. Oliver Messiaen。 Ya. Nama belakangnya seperti Mesias ya. 他的名字的后面好像弥赛亚一样， Dia 弥赛亚。 komposisinya sangat inovatif sekali. 所以他的这个音乐很别致的音乐。 Saya coba mendengar musiknya. 所以我在那边开始听他的音乐。 Saya bukan ahli musik, saudara. 我不是专家， Kadang-kala saya nggak ngerti. Ya. 有时候我不明白。 Tapi dia diakui sebagai komposer musik abad 20. 但是他被称为20世纪 Yeah. 一个音乐人士。 Kalau dia pidato-pidato ataupun menulis dan wawancara-wawancara, 若是他在那边演讲，而是在那边讲学的时候呢， dia selalu menyaksikan Tuhan imannya. 所以他就是不断的，他一定在那边见证他的信心，就是见证神。 Saya diminta untuk menyampaikan yang saya percayai. 那么神要我们把我所相信的神讲述出来。 Apa yang saya kasih dan apa yang saya harapkan. 那么我所盼望的是什么呢？ Maka saya tidak ragu untuk menyatakan, 所以我就不疑惑的把它讲述出 saya 来。 percaya kepada Allah. 我相信神，
Dan karena saya percaya kepada Allah, 因着我相信神的缘 saya 故， juga percaya kepada Tritunggal yang kudus. 我也相信呢圣洁的三一神， Saya percaya kepada Roh Kudus. 我相信圣灵， Karena itu kepadanya saya persembahkan komposisi saya. 所以我就对他，我就把我的音乐献上给他， Ya, diberi judul Mes de la 就是没 Pentecost. Ya. Jadi sudah apa namanya misa khusus untuk Pentakosta. 那么就是特别是在无损界所献上的那个， Dan saya percaya kepada Anak Sang Firman yang menjadi manusia, 所以我相信呢道成肉身的 yaitu 神的儿 Yesus 子 Kristus. 就是耶稣基督。 Saudara, saya kaget sekali ya di abad 20 ada komposer yang masih percaya kepada Allah Tritunggal. 那么我感到很吃惊，在20世纪还有人在那边相信耶稣是三一神， Dan masih dengan berani menyaksikan Yesus Kristus. 而且那么勇敢的来见证耶稣基督。 Karena saudara ingat di abad ke-20 sudah terjadi 2 kali perang dunia. 因为你知道吗？在20世纪有2次的世界大战， Dan sebetulnya Eropa sudah banyak orang yang meninggalkan iman Kristen. 在欧洲有很多人，他们已经离开了基督教的信仰。 Apalagi seorang komposer, seorang yang berpendidikan. 那么更尤其那个音乐家，有受过教育的音乐家， Bagaimana dia masih bisa memiliki iman Kristen? 那么他仍然还是拥有对基督教的这个信心呢？ Saya percaya itu karena karyanya Tuhan. 我相信这一切都是神的作为， Tidak mungkin dari karya manusia. 所以不可能是人的作为。 Saudara, yang kedua, 那么第二点呢？ keefektifan pelayanan Yesus. 那么主耶稣侍奉的特殊点， Saudara-saudara, Mesias yang dijanjikan itu akan melaksanakan pelayanannya sangat efektif. 那么他是那么有效的把他的侍奉显示出来。 Efektif karena kuasa, kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan. 是因着神的全能和神的伟大显示的。 Saudara, karena itulah saudara dan saya ketika melayani Tuhan, 所以若是今天你我当你在侍奉神的时候， jangan kita pakai kekuatan diri 我们 sendiri. 千万不要用我们人为的力 Tidak 量， akan kuat, 那么你不可能有力了， tidak akan kuat. 那么你不可能有力的。 Sampai sekarang saya masih ingat pada waktu saya masih pemuda. 所以直到如今，我还是记得，当我还年轻的时候， Ketika saya mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 所以当我在奉献我自己成为神父的时候， Ada seorang tua-tua dari gereja saya 那么在我的教会有一个长老， yang kemudian berbicara dengan mama saya. 他对我的母亲说 Perhatikan anakmu.：“ 你要注意你的孩子。 Itu Han Ing. ” 很硬， Ya. Saya kan Liu Han Ing ya. Perhatikan anakmu. 那么你要注意你的孩子很硬。 Kalau bisa sering capo. 那么， Sering capo. 哦，你要给他吃很多的补品。 Ya. Karena kalau melayani Tuhan akan banyak makan hati sekalipun nggak makan hati betulan. 因为若是你侍奉神，一定很多事情叫你吃心肝的事情。 Akan banyak mengalami tekanan-tekanan. 那么甚至也会受到很大的压力的， Karena dia tua-tua di gereja. 因为他是教会的长老， Dia juga mengalami dan melihat sendiri di gereja banyak masalah. 他也看见在教会里面有很多的问题出现的。 Saudara, itu pikiran, itu nasihat itu saya ingat terus. 那么他的这个吩咐，我永远记得。 Saya melayani Tuhan harus pakai kuasa kekuatan Tuhan. 那么我必须要靠着上帝给我的力量来侍奉神， Dan kemegahan nama Tuhan. 那么也是让神的尊贵的名， Yaitu kemuliaan namanya. 就是尊他的名， Kemuliaan firman-Nya. 他的荣耀，神的话语的荣耀。 Dan disitulah ada kekuatan yang mengalir di dalam jiwa kita. 那么就在那个地方有这个特别的力量，就永留在我们的心中。 Saudara, saya terlintas sedikit di mimbar ini.
那么呢，我就记得一样的事情。 Saudara, pada waktu itu pengkhotbah KKR dalam kebangunan rohani di Amerika. 那个时候在美国有一个奋兴会， Antara D.L. Moody atau yang satunya lagi. 还有穆迪先生，还有其他另外的一个牧师。 Saudara, itu adalah Spurgeon ya, D.L. Moody atau Spurgeon, salah satu dari dua orang ini. 那么呢，有2位牧师在那边开奋兴会。 Pelayanannya begitu luar biasa sekali. 穆迪先生还有施布正先生，他们举办一个很棒的布道会。 Khotbah bisa membawa orang banyak bertobat. 那么他的讲道能够带领很多人来归向主。 Lalu wartawan dari surat kabar di Amerika. 那么呢，在美国的这个新闻记者呢， diutus sama redaksinya, ketua. 那么他的主任就差派他。 Coba selidiki dan wawancarai orang itu. 那么你要仔细的考察，而且跟他采访他。 Ikuti dia berapa lama, gimana dia khotbah waktu KKR. 那么呢，你要跟着他，不论他在什么地方，在那边举行布道会，你要跟着他。 Lalu tanya dia, cari rahasianya. 那么要问他到底有什么秘诀？ Kenapa kamu bisa membuat banyak orang jadi Kristen? 那么什么原因造成你能够感动那么多人来成为基督徒？ Wartawan ini ikuti berapa kali. 那么这个新闻记者就好几次跟踪 Dia 他， dengar. 他在那边听， Khotbahnya biasa-biasa saja. 他讲的都很平凡的道， Omongannya malahan nggak semangat, Oke. biasa-biasa. 不很起劲的话， Seperti orang bicara biasa. 就要像普通人讲话一样。 Tapi ketika dia bicara biasa, dia bisa lihat orang-orang pada menangis, mempersembahkan diri. 但是当他在那边讲了以后呢，有很多人在那边哭，奉献自己， Lalu dia wawancarai hamba Tuhan ini. 所以他就在那边采访这个神父。 Apa sih rahasianya? 那么什么秘诀呢？ Dia katakan, tidak ada rahasia. 他说没有什么秘诀。 Ya, saya menyampaikan firman Tuhan saja. 那么我只有分享神的话。 Nah, ketika wartawan itu pulang kembali, 所以当这个新闻记者回家的时候， nggak ada rahasia. 他回来报告说没有什么秘 Jadi 诀。 kalau mau ditulis di surat kabar itu tentang KKR-nya, nggak ada rahasia. 那么若是要在那边把他的这个秘诀记载的话，那么没有什么秘诀的。 Akhirnya hamba Tuhan itu tersenyum. 以后呢，这个神父就在那边微笑了。 Justru rahasianya adalah saya itu lemah, tetapi kuasa Tuhan itu yang menyertai. 他的秘诀呢，就是我软弱，但是主是刚强的。 Firman Tuhan itulah yang berkuasa. 那么是神的话有全能。 Saudara-saudara dan saya harus terus-menerus bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. 所以今天你我必须要不断的跟着神的话。 Untuk apa? Mengalami sendiri kuasa yang menguatkan dan memuliakan nama Tuhan. 那么让你可以经历你自己对神的话，而且让神得着荣耀。 Pelayanannya akan meluas sampai ke ujung bumi. 他的侍奉要遇着广阔，扩展到世界各地各 Untuk 处， menyelamatkan umat pilihannya. 来拯救他的贤民。 Dan puji Tuhan sudah 而且感谢神， Injil telah tersebar di seluruh muka 那么 bumi. 呢，福音传到各地各处。 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa 我 manusia. 们也知道，圣经已经翻译成好几百种的言语。 Bahasa manusia yang cukup besar hampir sudah diterjemahkan semua. 所以呢，那些大的种族的这个圣经已经差不多翻译成了， Tinggal hanya bahasa-bahasa suku yang kecil-kecil 只有那些小部落的这个文字还没有翻 yang 译 kita 的， tidak tahu berapa jumlahnya. 我们也不知道它的数目多少。 Tapi pelayanannya akan sampai ke ujung bumi. 但是的侍奉已经到世界各地各处 Bahkan。Tuhan katakan 甚至主说， sampai Injil disebarkan kepada seluruh manusia baru tiba kesudahannya. 直到福音传到地极，那么时候就到了。 Dan pelayanan Tuhan ini khususnya untuk menggembalakan umatnya 他的侍奉就是特别，就是要牧养他的子民， dan menjadi damai sejahtera
而且给他们平安。 Saudara, ingat saudara, damai sejahtera aku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. 那么我所留下的平安，不像世人所赐的。 Ya. Karena itu saudara dan saya harus terus menjaga damai sejahtera Tuhan. 所以你我必须在那边不断的保守上帝所给我们的平安。 Begitu pula dalam pelayanan kita. 同样的，在我们的侍奉也是如此， Selalu menjaga damai sejahtera. 不断的保守这个平安。 Jangan suka ribut. 所以千万不会在那边吵来吵去。 Saudara, harus menjaga damai sejahtera dari Tuhan itu. 你们需要保守上帝所给你的平安。 Saudara, saya ingat bagaimana Tuhan telah menolong menyelamatkan para budak. 那么我记得上帝怎样去拯救那些奴隶们。 Di Perjanjian Baru bagaimana ada awal penyelamatan dari budak-budak. 那么在起初呢，上帝怎样去拯救那些奴隶们？ Surat Paulus kepada Filemon. 就是保罗对腓利门的书信。 Saudara, itu jelas sekali penyelamatan budak yang bernama Onesimus. 那么他就在那边救这个厄尼西姆的这个奴隶。 Saudara tahu pada zaman Tuhan Yesus, 你知道吗？当主耶稣的时代呢， saudara, perbudakan itu biasa. 奴隶制度很频繁的。 Kira-kira pada zaman Tuhan Yesus itu ada sekitar 60 juta budak. 那么大概有6000万的这个奴隶。 Ya, 60 juta budak ini diperlakukan seperti barang. 所以他们就把这些奴隶看为好像东西一样， Dia tidak dianggap manusia. 不把他看作人。 Saudara, kalau sampai Paulus pada waktu itu menulis surat kepada Filemon karena Onesimus budak dari Filemon. 那么呢，若是那个时候保罗写信给腓利门，因为那个时候这个亚尼西姆是腓利门的这个奴隶， Saudara baca Alkitab baik-baik. 所以你好好的阅读圣经， Surat Efesus, 以弗所 ya, 书， kemudian surat Kolose juga 还 ada. 有哥罗西也有， Surat Petrus juga ada. 在彼得书信也有。 Bagaimana hubungan antar manusia? 那么就是人际关系， Bukan hanya antara suami dengan istri, 不是单单只做夫妻的关系， bukan hanya antara orang tua dengan anak-anak, 也不是单单只做父母孩子的关 tapi 系， juga tuan-tuan dengan budak-budak. 还有族人和仆人的关系。 Bagaimana tuan-tuan Kristen berlaku terhadap budak-budak, 那么基督徒的族人怎样对待你的仆人？ dan bagaimana budak-budak Kristen berlaku terhadap tuan-tuan. 那么这些奴仆怎样去看待你的族人？ Ini pengaruh yang luar biasa 那么 sekali. 这是一个很大的影响的。 Saudara, sampai memang itu tidak butuh, memang itu butuh waktu yang lama sekali. 那么这需要一段很长的时间来去适应它， Tidak gampang merubah budaya manusia. 那么很难在那边去改变我们的这个文化风俗习惯。 Saya ingat di zaman kolonialisme, di zaman Spanyol dan Inggris. 所以在帝国时期，在英国时期呢， Apalagi Inggris dalam kekuasaan yang besar sekali. 尤其是那个时候，英国在一个很大的势力里面， Itu sama budak-budak dari Afrika. 还有从非洲有很多的奴隶来， Itu diperlakukan dengan sangat sadis sekali. 所以他在那边虐待这些奴隶们。 Tapi ada seorang Kristen yang bernama William Wilberforce. 但是有一个叫 William 的人， Dia tidak bosan-bosan terus berseru. 所以他不断的在那边呼喊。 Perbudakan akan mempengaruhi nilai-nilai etika dan moral bangsa Inggris. 那么这个奴隶制度要在那边影响了英国人的文化， Wah, dia harus bicara sampai puluhan tahun, saudara. 所以他必须在那边演说几十年的时间。 Saudara, tuan-tuan yang punya banyak uang, 那么那些富有的商人呢？ yang selama ini memperlakukan budak dengan sekehendak hati mereka, 所以他按照他自己在那边虐待他的这个奴隶， tanpa rasa bersalah. 没有感到亏欠， Bahkan sekalipun mereka nyebut dirinya Kristen ke gereja, 甚至于他们说他们是基督徒来教会， sulit sekali untuk membuang kebiasaan ini. 所以若是要改变他的这个观念很难的。 Tapi perjuangan William tidak sia-sia. 但是 William 的这个
他所做的，他不止细控的， pada masa tuanya 他的奋斗呢，到他在年老的时候， akhirnya diundang-undangkanlah di Inggris lewat parlemen pelarangan perbudakan. 所以呢，英国就试下一个制度，就是把这个奴隶制度取消。 Saudara, pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa 那 sekali. 么主耶稣的侍奉也是一个很特别的侍奉， Mengembalikan manusia kepada harkat martabatnya 所 kembali. 以把人呢，就是回到他应该有的地位。 Sebagai gambar Allah. 那么他是神的形象， Diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus sebagai rupa Allah. 所以在基督耶稣里被这个是在神的形象里面所造的。 Seharusnya itulah yang terjadi pada saudara dan saya 那 juga. 么应该是你我所应该拥有的。 Itu namanya pelayanan yang efektif dari Tuhan 那 kita 么这 Yesus 是主 Kristus. 耶稣的这个很有效的侍奉。 Saudara, kita memasuki Advent ketiga. 那么今天我们进入这个待将期的第3周， Kita bersyukur 我们要感谢神。 bahwa berita mengenai Mesias Sang Gembala Agung 那么呢，对弥赛亚大牧者的这个信息， diberitakan juga oleh siapa? Ahli Taurat dan imam kepala. 也是那些文士法利赛人他们所讲的。 Mereka mengatakan kembali kitab Mika pasal 5. 所以他们又把这个弥迦书重新再一次重审， Dan akhirnya disambut oleh orang Majus dan orang Majus datang menyembah kepada 而 Yesus. 且就有很多的这个博士们在那边去迎接耶稣，还有牧羊人。 Sementara imam kepala dan ahli Taurat tidak datang kepada Yesus. 但是那些文士法利赛人，他们没有来朝见耶稣， Dan saudara dan saya yang datang kepada Yesus. 是今天你我来到神的面前来 Tapi 朝见 biarlah 耶 kita 稣。 sungguh-sungguh datang karena mengakui Yesus adalah Mesias itu 但 sendiri. 是我很希望大家来就是承认耶稣是弥赛亚， Percaya dia adalah Allah sejati yang telah menjadi manusia 相信 sejati. 他是一个真正的神，将是为人成为真正的人。 Pegang iman kepercayaan ini. 抓住你这个信心， Biarlah Tuhan memberkati 愿 firman. 神祝福他的话语。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami semua. 天父，我们谢谢你所赐给我们的话语， Mesias Gembala yang agung. 就是我们的弥赛亚大牧者。 Bersyukur untuk keberadaan Yesus yang kekal 我 selama-lamanya. 们谢谢因着主耶稣的存在，永恒的存在。 Yesus adalah Allah sejati dari Allah sejati. 那么神是真正的神，是来自真正的神。 Bersyukur untuk pelayanan yang telah Tuhan Yesus Kristus kerjakan. 我们也谢谢你所成就的大功， Bahkan sampai sekarang 甚至到如今 masih terus terjadi. 还是不断的延续的发 Tuhan 生。 akan terus menyelamatkan orang-orang pilihan-Mu. 神要不断的在那边拯救那些你所拣选的人。 Bapa, tolonglah kami. 神啊，求你帮助我们， Kami berlaku sebagai orang-orang pilihan-Mu 我们 juga. 成为你的选民。 Terima kasih. 谢谢父， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主圣名祷告， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada Lita. 交给主领。